أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluh Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Suluh Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang hening ini, tuan-tuan dan puan, di pagi yang hening ini. Pagi Sabtu ini bercuti kita, yang kerja daripada rumah pun bercuti, yang pergi ke pejabat pun bercuti, yang kerja kilang pun kebanyakan bercuti. Tuan-tuan dan puan, dalam percutian ini insya-Allah satu perkara yang tidak dicutikan, tuan-tuan. Apa perkara yang tidak dicutikan? Ingat Allah tidak dicutikan, memuliakan Rasul tidak dicutikan, solat tidak dicutikan, amal ma'ruf nahi munkar tidak dicutikan, dakwah tidak dicutikan, pendidik isteri dan mendidik anak-anak dan suami dan semuanya satu keluarga tidak dicutikan. Dan tuan ya, berbaik-baik dengan jiran tetangga tidak dicutikan, tuan-tuan dan puan ya. Dan banyak lagi perkara-perkara dalam kehidupan ini yang tidak boleh dicuti-cutikan. Kerja boleh cuti, overtime boleh kita berhentikan sebentar,
Klaim-klaim boleh kita berhentikan sebentar. Kerja luar kita boleh berhentikan sebentar. Kerja dalam boleh kita berhentikan sebentar. Outstation kita boleh berhentikan sebentar. Tapi tuan-tuan, ingat Allah jangan berhenti-berhenti. Ingat Allah jangan berhenti-berhenti. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah, hati jadi tenang. Saudara-saudara para penonton, ingat Allah, hati menjadi tenang. Lupa Allah, hati menjadi kusut. Lupa Nabi, hati menjadi kusut. Lupa agama, hati menjadi kusut. Lupa Quran, hati menjadi kusut. Lupa hadis, hati menjadi kusut. Lupa ibu bapa, lagi hati menjadi kusut. Lupa mendidik anak isteri, hati menjadi kusut. Lupa membayar zakat, hati menjadi kusut. Lupa untuk bersedekah pagi ini dan pagi-pagi yang berikutnya, hari-hari berikutnya, hati bertambah menjadi kusut. Jadi saudara yang hormati sekalian, macam mana kita nak menyenangkan hati kita? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Hanya senya, ini penekadannya. Hanya senya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Hati menjadi tenang. Tak payahlah tuan-tuan. You need not to go to the psychiatrist. You need not to go to the psychologist. No. You ask me, no. You would waste your money. You would waste your time. Tidak. Apa dia? Semayang. Apa dia? Baca Quran. Apa dia? Ta'lim wa ta'lum. Apa dia? Tengok surutan-surutan daripada hadis. Apa dia? Didik isteri, didik anak. Apa dia? Banyak cerita agama. Apa dia? Hidupkan agama dalam rumah tangga kita. Itu. Kalau tidak ada tuan-tuan, tuan-tuan kaya melaut, kaya melangit, hati tak tenteram. Berapa ramai tuan-tuan dalam dunia orang kaya membunuh diri. Berapa ramai bilioner membunuh diri. Berapa ramai milioner membunuh diri. Berapa ramai orang yang sangat berjaya dalam kehidupan mereka tuan-tuan. Penyanyi-penyanyi yang kaya-kaya membunuh diri. Pelakon-pelakon yang sangat hebat dipuja seluruh dunia membunuh diri. Sebab, tuan-tuan, sebab apa? Tidak mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, pangkat tidak membawa ketenangan. Makin berpangkat kita, makin sukar kita nak meninggalkan pangkat, akhirnya kita mempertahankan pangkat, nak naik pangkat lagi, nak naik pangkat lagi, nak naik pangkat lagi. Apa lagi tuan-tuan? Title yang banyak. Tak maaf Tunnya, Tan Serinya, Datuk Serinya, Datuknya. Makin banyak kita pungut, makin seronok. Makin banyak diraikan, makin seronok. Makin banyak orang ucap tahniah, makin seronok. Makin banyak messages yang kita dapat daripada media sosial. Makin banyak messages kita dapat daripada WhatsApp. Makin banyak messages kita dapat berbagai-bagai messaging aplikasi. Kita seronok. Orang adakan jamuan di sana, jamuan di sini, jamuan di sana, jamuan di sini, meraihkan naik pangkat kita, meraihkan kita dipilih sebagai calon hebat. Itu tidak membawa kepada ketenangan. Kita nak hidup ni nak cari apa tuan-tuan? Nak cari ketenangan. Apa gunanya? Masa remaja tak tenang, masa dewasa tak tenang, masa keseorangan tidak tenang, masa dah kahwin pun tidak tenang. Masa tak ada anak pun tak tenang. Masa dah ada anak pun tak tenang. Tuan-tuan, masa tua pun tak tenang. Masa nak mati pun tak tenang. Masya Allah, tuan-tuan. Apa sebab tidak tenang? Apa sebab tidak tenang? Tuan-tuan, satu hari sahabat-sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Banyaklah tuan-tuan cerita back and forth dengan sahabat-sahabat. Sahabat tanya, Nabi jawab. Sahabat tanya, Nabi jawab. Ada di antara pertanyaan sahabat dalam satu pertemuan dengan Rasulullah SAW. Macam mana kedudukan umat akhir zaman? Macam mana? Umat akhir zaman ni, kata Nabi, ramai. Umat Islam ni ramai. Ramai. Umat aku ni ramai. Tapi Nabi kata, umat aku ramai.
Tapi ramainya macam buih di lautan. Macam tak ada benda. Macam buih kat lautan. Macam buih. Meletup habis. Meletup habis. Tak ada kekuatan. Umat ramai tak ada kekuatan. Tuan-tuan ambillah di alam-alam Islam, di bumi-bumi Islam, di negara-negara Islam. Tak ada kekuatan. Hanya kekuatannya ia dah bertempur di antara mereka, jatuh-menjatuh di antara mereka, guling-mengguling di antara mereka. Itu dia. Satu dunia, tuan-tuan, satu dunia. Negara Arab ke, negara bukan Arab ke, asalkan negara Islam itu, tuan-tuan, bercekadamuk. Ekonomi bercekadamuk, sosial bercekadamuk, politik siasat bercekadamuk, pimpinan bercekadamuk, pengikut-pengikutnya bercamuk. Ini yang berlaku. Memanglah ada tali barut daripada Amerika, daripada negara-negara barat, dan NATO dan sebagainya. Memang seperti di Afghanistan sekarang. Semalam, tuan-tuan, berapa orang terbunuh? Dekat 120 orang terbunuh. 13 orang Amerika terbunuh. Hari Khamis. Dua letupan bom. Ya? Letupan bom berani mati. Bom berani mati. Tak tenang. Amerika masuk pun tak tenang. Amerika keluar pun, Masya Allah, dengan Taliban kita harap sangat. Taliban akan membuat sesuatu, tuan-tuan dan puan. Menjaga ekonomi Afghanistan yang selama ini, tuan-tuan, ekonominya berpusat kepada opium, berpusat kepada candu, berpusat kepada kokain, berpusat kepada berbagai-bagai, tuan-tuan. Dadah di antara tempat pembuat dadah yang terbesar dalam dunia. Yang itu yang nak dipertahankan. Itu yang nak dipertahankan. Dan Taliban, tuan-tuan, against that idea. Haram di sisi Islam. Jadi, tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebut? Semuanya ini, kelangkabut ni, tuan-tuan dan puan. Pasal apa? Sahabat bertanya, adakah kerana bilangan kecil? Tidak. Ramai. Umat aku ramai. Tapi ramainya mereka seperti buih di lautan. Sahabat tanya lagi, apa lagi penyakit mereka? Yang menyebabkan mereka tak bangun-bangun, menyebabkan mereka tidur lena, menyebabkan mereka undur ke belakang, menyebabkan mereka tak ada kekuatan, menyebabkan mereka macam buih di lautan, ya Rasulullah. Apa lagi? Apa masalah mereka? Masalah mereka, tuan-tuan, ada satu sifat, wahan. Apa itu wahan? Bukan Wuhan. Wuhan ni tempat mula-mula tercetusnya. Tempat mula-mula tercetusnya COVID-19. Ini Wuhan. Bukan Wuhan. Nabi menerangkan wahan itu ialah, tuan-tuan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Wahan itu ialah cinta dunia dan takutkan mati. Cinta dunia dan takutkan mati. Allah dunia, tuan-tuan. Kita dididik dengan dunia. Saya dididik dengan dunia, tuan-tuan. 6 tahun lebih saya berada dalam syarikat, dididik di dunia. Masters mendidik saya dunia, PhD mendidik saya dunia. Dunia. Kejarlah dunia. Pagi ingat dunia, tengah hari ingat dunia, petang ingat dunia, malam ingat dunia. Nak tidur pun ingat dunia, mimpi pun mimpi dunia. Itu namanya wahan. Apa dia pengertian wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Seronok dunia, cinta dunia, sayang dunia, kasih dunia, peluk dunia, cium dunia. Wa karahiyatul maut, takut kepada kematian. Takut nak mati. Benci nak mati, bukan takut. Benci. Sebut kematian, benci. Saya pernah dengar daripada teman-teman, tuan-tuan dan puan, tak suka dia. Tajuk-tajuk mengenai maut ni tak suka. Apalah masjid ni, apalah surau ni. Sikit-sikit tentang mati. Sikit-sikit tentang mati. Ceritalah tentang ekonomi. Ceritalah tentang kegagalan ekonomi. Ceritalah tentang siasat. Ceritalah tentang itu, tuan-tuan. Kan kita dah cerita pagi, petang, siang, malam. Cerita football pagi, petang, siang, malam. Cerita Ronaldo petang, siang, malam. Pergi Messi, cerita Messi pagi, petang, siang, malam. Kita cerita Olimpik pagi, petang, siang, malam. Para Olimpik pagi, petang, siang, malam. Winter Olympic, tuan-tuan, di Beijing, di China, pagi, petang, siang, malam. Apa lagi? Cerita kereta pagi, petang, siang, malam. Cerita Lamborghini, cerita Porsche,
Pagi petang siang malam. Cerita siri yang terbaru, 7 series BMW. Cerita Mercedes yang terbaru tuan-tuan, 8 siri, 10 siri yang terbaru. Itu cerita rumah tangga. Wanita pula cerita berbagai-bagai perhiasan. Gelangnya, anting-antingnya, braceletnya, shopping di sana, shopping di sini. Sekarang dah kurang shopping, tak boleh keluar negara tuan-tuan. Kalau tidak dalam bulan 12 ni, menderu orang di England, penuh di London untuk orang Malaysia. Kebanyakan orang Malaysia lah. Orang Cina, orang Malaysia, orang daripada negara-negara Arab sendiri, tuan-tuan, penuh di Paris, tempat shopping di Paris. Tempat shopping di England, tuan-tuan. Tempat shopping di London. Paris, London, New York. Ada Christmas sale, ada white sales. Berbagai-bagai. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pun kita hanya dapat sampai 7.50 saja, Ustazah. Hari ini saya ada program webinar, Ustazah. Tuan-tuan para penonton dan mata sekalian, Ustazah dah pernah ada. Saya tadi berceloteh sikit, Ustazah. Celoteh saya tadi cerita mengenai apa dia wahan. Apa dia wahan? Rasulullah ditanya, apa dia wahan? Jawab Rasulullah, wahan itu ada 2 komponen. Apa dia? Wahan itu, tuan-tuan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Wahan itu ialah cinta dunia dan benci takut kepada kematian. Inilah tuan-tuan dan puan. So hari ini tuan-tuan dan puan dalam pukul 9.30 nanti, insya-Allah yang belum mendaftar boleh lagi mendaftar tuan-tuan. Pasal kita mendaftar online saja. Online. Apa tajuknya webinar kita? Webinar ni seminar online tuan-tuan. Seminar online. Saya dengan Ustaz Nur Hizam akan mendalikan program ni daripada pukul 9.30 sampai pukul 1. Percuma tuan-tuan, percuma. Mana nak cari tuan-tuan? Dulu-dulu kalau dalam seminar-seminar yang macam ini tuan-tuan, fizikal lah. Maknanya kita ada attendance, hadir, physically hadir. Oh, kadang-kadang bayar 200-300 ringgit tuan-tuan dan puan. Tapi ini free. Percuma tuan-tuan, percuma. Cerita apa kita cerita? Kita cerita tuan-tuan, husnul khatimah, impian setiap Muslim. Husnul khatimah, impian setiap Muslim. Maknanya kalau kita tak tertarik, mana hubung dunia lah tuan-tuan. Tahu tapi tak tertarik, cinta dunia lah. Tahu tapi tidak tertarik, tidak mendaftar, tidak ajak suami isteri mendaftar, tidak ajak anak-anak mendaftar, tidak ajak jiran tetangga mendaftar. Maknanya wakrahital maut. Kita takut mati, kita benci mati. Sebab saya nak cerita mati lepas ni tuan-tuan. Pukul 9.30 sampai pukul 1. Saya dengan Ustaz Nur Hizam akan cerita mati tuan-tuan. Namanya husnul khatimah, impian setiap Muslim. Mati yang bagaimana? Mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu doa tuan-tuan, itu doa saya. Wahai Allah, matikan aku, akhirkan hayat aku dalam husnul khatimah. Jangan kau akhirkan hayat aku dalam su'ul khatimah. Apa dah husnul khatimah? Mati yang baik. Macam mana mati yang baik? Antaranya mati dengan kalimat terakhir bila nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuba tuan-tuan fikir, tak semayang boleh tak mengucap kalimat itu. Tak jaga semayang boleh tak mengucap kalimat itu. Sekali semayang, sekali tak semayang boleh tak mengucap kalimat itu. Orang datang rumah kita tak semayang, kita keluar rumah kita tak semayang, boleh tak mengucap kalimat itu. Pergi pasar malam tinggal semayang, boleh tak mengucap kalimat itu. Bawa anak makan malam tinggal semayang, boleh tak kita mengucapkan kalimat itu. Allah tuan-tuan. Itu baru semayang tuan-tuan, itu baru semayang. Quran. Tak tahu baca Quran, boleh tak kita mengucapkan kalimat itu. Matilah husnul khatimah. Boleh tak? Tak pegang Al-Quran, boleh tak kita mati dalam husnul khatimah? Allah tuan-tuan. Tak kisah dengan Al-Quran. Kita dah masuk dekat 2 tahun ni tuan-tuan. COVID-19 ni, PKP ni, tak pegang Quran lagi, tak baca Quran lagi, tak khatam Quran lagi. Masya Allah. Tuan-tuan, 1 juzuk pun tak khatam lagi. Tuan-tuan bayang, 2 tahun. 1 juzuk tak khatam lagi. Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Minta maaf saya sebutkan ni tuan-tuan dan puan. Tak selak-selak Quran. Kuklah nak baca juzuk amma, tuan-tuan, amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas. Tak buat lagi tuan-tuan. Buka-buka Quran tak boleh baca. Ambil spek pun dah spek nampak huruf-huruf tapi tak boleh baca. Boleh tak kita mati dalam husnul khatimah? Itulah soalan-soalan yang akan dijawab nanti pukul 9.30 sampailah pukul 1 tengah hari tuan-tuan. Mendaftar, boleh daftar lagi tuan-tuan, daftar. Saya yakin tuan-tuan gunakan tuan-tuan. More tengok nombor saya, tengok nombor Nisa. Eloknya pakai nombor Nisa. Saya akan sibuk pagi ni tuan-tuan dan puan.
Hanisah. Nombor Nisah tu tuan-tuan ambil, katakan aku nak daftar, saya nak daftar. Eloknya tuan-tuan sebelum jam 8 lah. Sebelum jam 8. Sikit lagi masa sebelum jam 8. Kita mula pukul 9. Pukul 9 dah mula dah. Kita dah mula dah. Dia punya apa ni. Ustazah, insyaAllah kita pagi ni tuan-tuan, oleh kerana saya ada terlibat dengan webinar, seminar online itu, yang dah mendaftar, orang Singapura dah mendaftar, orang Brunei dah mendaftar, orang Selatan Thailand ada yang mendaftar, orang Indonesia ada mendaftar, orang Bogor ada mendaftar untuk mengikuti program ini, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Tapi kalau misalnya orang luar mendaftar, orang dalam tak mendaftar, Negeri Sembilan tak mendaftar, Johor tak mendaftar, Perlis tidak mendaftar, Sabah Sarawak tidak mendaftar, Masya-Allah. Bukanlah saya mengatakan apa pun, bukanlah kerana saya mengendalikan seminar ini mestinya mendaftar, tidak. Tapi sudah inilah dia. Kenapa tidak mendaftar? Jawapannya tuan-tuan, itu wahan. Sifat wahan yang ada kepada kita. Apa dia wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kepada kematian. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah Ustazah, kita hanya ada dalam beberapa minit saja, kita berhenti 7.50 tuan-tuan. 7.50 terpaksa kita berhentikan ruangan pada pagi ini. Jadi kita akan sambung pada minggu depan, insya-Allah. Ustazah, apa benda yang kita nak cerita pagi ini, Ustazah? Apa yang menarik pada pagi ini? Sila Ustazah. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Insya-Allah minta maaf semua sekali, lewat sikit ada masyaqqah. Hari ini sebenarnya kita nak cerita sikit pasal dekorasi rumah, Datuk. Dekorasi rumah kepentingan, maksudnya kita duduk dalam satu rumah yang selesa. Umi introkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk kamu daripada rumah-rumah kamu itu satu ketenangan. Maksudnya kita ni duduk dalam rumah yang boleh menenangkan kita. So hari ini kita akan bincang dari sudut situasinya, bagaimana dekorasi rumah ataupun perhiasan rumah, susun atur rumah yang boleh membantu kita untuk mencapai ketenangan itu. InsyaAllah Datuk. Pagi ni. Alhamdulillah. Dekorasi rumah tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, rumah nantilah perhiasan ni, hiasannya macam mana tuan-tuan dan puan. InsyaAllah ini kita akan bincang tuan-tuan dan puan. Cantik ni. Dekorasi rumah. Tuan-tuan orang kata, alah rumah saya ni rumah kampung. Rumah kampung pun. Rumah kampung saya tengok tuan-tuan dan puan. Saya pernah masuk rumah kampung yang dihias, yang dijaga dengan baik. Rumah tu sudah masuk 70 tahun tuan-tuan. 70 tahun. Tegak rumah tu. Saya tak mau bagi tahulah di mana rumah tu yang saya dah pergi tuan-tuan. Oh cantiknya. Dia punya lantai tuan-tuan. Lantainya berkilat-kilat. Papan tuan-tuan. Berkilat-kilat. Dan papa daripada kayu cengal tu dah tahan 70 tahun tu. Tak ada apa. Tak ada makan bubut, tak ada makan gegat, tak ada makan anai-anai. Masya Allah. Hiasan di sana cantik, di sini cantik. Pilihan colornya, susunan-susunannya. Inilah yang kata melegakan hati. Bantu lega. Suami pun jarang nak keluar daripada rumah. Seronok. Dilegakan oleh hiasan-hiasan. Itu hiasan satu. Hiasan isteri pun menghias dirinya pun, itu pun satu hiasan lagi. Yang menyebabkan suami tertambat, terikat dengan rumah tuan-tuan. Kalau tidak, suami nak keluar je. Kawan telefon nak keluar. Kawan telefon malam nak keluar. Kawan telefon hujung minggu nak keluar. Pergi memancing, pergi main golf, pergi main bowling. Nak keluar je tuan-tuan. Sebab rumah kita berkecamuk lah tuan-tuan. Pinggan yang tak basuh dekat bermalam-malaman dengan lipas berlari di sana kemari, berlari di sini tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, hiasan rumah, dekorasi rumah. Orang pakai tuan-tuan interior decoration. ID, interior, ada pakai ID. Tuan-tuan pergi sekarang universiti sampai PhD, boleh buat khusus PhD dalam ID, interior decoration. Jadi tuan-tuan puan, jadi Ustazah boleh mulakan Ustazah apa yang dimaksudkan dengan hiasan dalaman atau interior decoration ini untuk memanggil suasana damai, suasana tenang, suasana nyaman. Macam mana Ustazah? Okey, sahabat-sahabat Datuk, pagi ni insya-Allah masa kita tak banyak dalam 7.50 insya-Allah saya cuba mengupas tentang yang kita maksudkan rumah yang sepatutnya orang Islam tinggal. Sabda Nabi SAW yang bermaksud ada 4 perkara yang boleh memberi kepada kebahagiaan kepada diri kita. Yang pertama ialah wanita yang salihah.
wanita yang solehah yang menghuni rumah tersebut. Yang kedua ialah rumah yang luas. Yang ni akan kami uraikan sikit nanti insya-Allah. Yang ketiga tetangga yang baik, dan yang keempat ialah kenderaan yang baik. So insya-Allah kenderaan yang seterusnya nanti kita akan jumpa pada minggu hadapan insya-Allah, tetangga yang baik, kenderaan yang baik, apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita hanya akan berbincang berkenaan dengan rumah yang luas sahaja insya-Allah. Dan juga dalam satu hadis riwayat Nasa'i yang mafhumnya macam ni lebih kurang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Tuhanku, ya Allah, ampunkanlah dosaku, luaskanlah rumahku dan berilah keberkatan kepada rumahku. Maka apabila ditanya oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa kau doakan perkara yang sama dibaca? Sentiasa baca doa yang sama, ulang-ulang Rasulullah baca, ya Allah, ampunkan dosaku, luaskan rumahku dan juga berikanlah aku keberkatan pada rezeki. Jawab Nabi SAW, apalagi sesuatu yang kamu suka. Itu jawab Nabi. Maksudnya antara perkara yang disukai adalah rumahnya luas. Jadi Datuk, pagi ni mungkin kita cerita, ada di kalangan sahabat-sahabat mungkin ada rumah yang memang sangat luas, hiasan cantik macam Datuk katalah, kayu cengal. Ada yang duduk rumah kampung, ada yang duduk rumah bandar. Umi tidak mengatakan bahawa rumah luas tu mesti rumah yang kaya raya. Rumah dulu macam istana. Kalau kita tengok cerita Hindustan kan, masuk dalam rumah orang kaya tu macam duduk kat istana besar. Dan kita juga tak masuk macam tu. Rumah yang luas adalah dipanggil perkara-perkara yang dimaksudkan dalam Islam tu sendiri. InsyaAllah. Jadi ciri-ciri nak kata rumah yang baik dari sudut pandangan Islam, Umi rangkumkan kepada 10 insyaAllah dan kesempatan pada pagi ni. Pertama ialah ruang yang luas. Ruang yang luas tu bermaksud ruang yang mencukupi untuk semua ahli keluarga. Contohnya dia ada 3 ahli keluarga, cukuplah 3. Dan kalau kita tengok perhatikan mana-mana penasihat dari sudut penyediaan rumah, masalah yang berlaku pergaulan bebas dalam rumah apabila rumah itu tidak ada bilik yang cukup. Maksudnya ruang yang cukup 3 bilik lah. Macam kat rumah Umi ada 4 bilik. So kita ada khususkan bilik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ikutnya kita mesti besarkan lagi sebab keluarga besar jadi Umi terus bagi contoh pada keluarga Umi sendiri. Macam biasalah, Umi ada 4 bilik. So anak Umi ada 5, seorang perempuan, 4 lelaki. Kalau dulu sebelum ni ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila seorang perempuan memang bilik dia khusus seorang dia je. Mak bapak 1 bilik, kemudian anak lelaki 2 bilik. Apabila Allah masa memberi hadiah kepada kami, mertua yang kena jaga, gitu. So sebelum ni kami duduk satu keluarga je. Bila tu jadi 1 bilik dikhaskan untuk keselesaan beliau. Jadi anak-anak laki-laki Umi duduk dalam 1 bilik. Okey, bila duduk dalam 1 bilik, terus kita define kat situ lah untuk menjaga. 4 lelaki duduk dalam 1 bilik yang sama besar dengan seorang wanita dalam 1 bilik. Jadi di situ pantau kita macam mana nak jaga kekemasan, macam nak jaga pakaian, sebab kita senasa menetapkan an-nazafatu minal iman tadi. Jadi ruang, ini bagi contoh sebab orang kata takkan nak besarkan rumah, takkan ambil 1 stand lagi tambah kat rumah. Sebab konsep Umi mungkin ada orang yang dia suka besar-besarkan rumah, mungkin dia faham kat sini. Tapi apa yang Umi nak bagi tahu sebenarnya, rumah sebenarnya tak perlu besar sangat pun, tetapi cukup untuk kita memenuhi ruang semua ahli keluarga. Macam kita sediakan katil double decker untuk mereka tinggal, sediakan almari, sediakan tempat nak study, tempat nak kerja yang cukup untuk mereka. Itu ialah yang dimaksudkan yang pertama tadi, iaitu menyimpan ruang yang luas dan ruang yang selesa untuk semua ahli keluarga. Okey. Yang kedua, jadi suka sebut kat sini satu contoh yang berlaku dalam satu kes customer lah, sahabat yang menelpon Umi menceritakan masalah rumah tangga, masalah yang berlaku, minta maaf nak sebut, abang ipar bersama dengan adik ipar, disebabkan oleh bilik tak cukup dan mereka sama-sama tidur di ruang tamu. Bila tidur di ruang tamu, apa yang berlaku? Abang ipar nampak aurat adik ipar, menyebabkan berlakunya benda yang tidak elok selepas itu. Jadi cuba elakkan. Sebab tu kita sangat mengambil kira lokasi yang berbeza antara anak lelaki dan perempuan. Baik, yang kedua, okay?
Yang kedua kita namakan sebagai ada ruang yang untuk tuan rumah dan juga tetamu. Okey. Maksudnya di antara tetamu dengan tuan rumah, keselesaan bagi tetamu dan keselesaan juga bagi tuan rumah. Jadi sebaiknya dekat depan halaman rumah tu, depan rumah lah, ruang tamu itu ada khusus untuk tetamu. Dia duduk boleh sembang, dan ada juga ruang khusus untuk ahli keluarga, untuk mereka selesa sekiranya ada tetamu. Cuma dalam konsep dulu pada awal ada cerita anak-anak Umi apabila tetamu datang, Umi akan minta mereka semua jumpa tetamu, semua keluar. Sebab kadang-kadang yang berlaku kat kita sekarang kan, bila tetamu datang, semua masuk dalam, tinggal mak bapak je yang melayan. Jadi Umi akan tetapkanlah macam semalam contoh ada tetamu datang. Cuma kami mungkin ada sedikit rezeki lebih, kita buat koridor di luar. Laman yang lebih open air, ada kipas, ada kerusi. Which is bila tetamu datang, sekiranya tidak ada ni, kita letak tetamu pergi kat ruang yang lebih luas, dekat panggil apa ruang lega halaman dia tu. Istilahnya macam tu lah, yang lebih selesa. Maksudnya duduk kat situ, jadi orang dalam rumah pun dia selesa. Cuma dari sudut konsep menghormati tetamu ni, bila tetamu datang, anak-anak ni akan keluar semua sekali, bersalam, semaskan, ada minta izin tuan nak masuk dalam ada urusan. Tapi selalu kan orang tanya gimana ni, sebab konsep kita bagi tu kalau tetamu datang semua anak-anak duduk dalam bilik, duduk dalam bilik masing-masing. Ini satu konsep sebenarnya yang perlu kita betulkan. Just keluar untuk kenalkan diri dengan tetamu. Tapi kena selesa tuan rumah dan kena selesa juga ada dengan tetamu dengan menjadikan ruang dalam rumah. Jadi maksudnya kalau sekiranya ada keuangan lebih sikit, sediakanlah ruang di ruang halaman tu, tambahan sikit untuk selesa kepada dua-dua tetamu dan juga tuan rumah. Baik, nombor 3. Maksudnya jadi Umi hurai sikit-sikit ada tu. InsyaAllah nombor 3, namakan sebagai ada ruang privasi untuk ahli rumah. Tadi Umi beritahu tentang tetamu dan juga ahli rumah. Nombor 3 ialah masuk ruang privasi untuk setiap ahli rumah. Sekurang-kurangnya, macam cerita tadi lah, sekurang-kurangnya ada 3 bilik. Which is bilik itu kalau boleh bilik ibu bapa, bilik anak lelaki dan bilik anak perempuan. Okay. Yang mana kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita untuk memisahkan mereka seusia awal 10 tahun Datuk. Maksudnya dulu-dulu kita macam Umi dulu ada bilik lah masa dia orang kecil-kecil dulu, umur 2-3 tahun. Kalau orang putih dipisahkan awal lah, tapi kami masa anak kecil tu kita tidur satu bilik. Satu bilik. Which is satu bilik tu sama-sama. Ini yang diamalkan oleh, Umi tahu ramai yang buat macam ni duduk dalam satu bilik masa dia orang kecil-kecil dulu. Tetapi privasi sekiranya berlaku mak bapak bersama, dia kena ada satu bilik asing sesekali maksudnya once dia rasa macam, maknanya kena jaga daripada aurat mak bapak, aurat masa dia orang masih kecil lagi. Jadi kita ada ruang kita jaga sudut pakaian kita. Bila kita tahu kita duduk tidur dengan anak-anak masih kecil, mak bapak dia, ibu lah, dia tak boleh pakai baju seksi. Jadi ketika ada hajat ke arah itu, ada bilik spare untuk supaya anak-anak kecil pun tidak menjadikan sampai tontonan mereka. Itu yang bahaya. Sebab kita tengok kadang-kadang yang berlaku pun sebenarnya isu macam ni, minta maaf, ada anak yang kecil, macam kalau sekolah rendah tu dah kira tak boleh dah. Kalau Umi dalam umur usia 7-8 dah kena asing bilik daripada bilik mak bapak dah. Tak boleh duduk sekali dah sebab mereka dah besar. Dah kira dah mumayyiz, dah boleh membezakan antara yang buruk yang baik dan nampak sesuatu. Jadi kalau masih lagi duduk tidur dengan mak ayah ni ketika usia sampai 10 tahun tu satu kesilapan. Dalam umur 7 tahun dah boleh kita pisahkan dia daripada bilik ibu bapa. Baik, dalam ini pun sebenarnya privacy tu kita memberitahu adabnya bila anak lelaki nak masuk bilik anak perempuan. Benda yang perlu kita belajar, ketuk kan, 3 perkara kena buat. Mula-mula kita ketuk, lepas ketuk tunggu dia boleh
bagi permisi untuk masuk. Maksudnya bunga pakai redah macam tu je. Balik mak opak pun masuk, Umi buka pintu tak? Ataupun anak lelaki masuk bilik anak perempuan, buka pintu terus. Tak boleh. So dia kena minta izin lah. Sangat-sangat. Kalau bilik anak perempuan ni sangat-sangat dia kena jaga supaya tak senang-senang anak lelaki masuk. Begitu juga dalam bilik anak lelaki. Anak perempuan kalau nak masuk kena hati-hati. Ketuk bilik, minta izin, masuk dan bagi salam. 3 perkara kena buat. Pertama, ketuk dulu. Yang kedua, bagi salam. Yang ketiga, ketuk, minta izin. Kemudian bagi salam. Boleh masuk, selesaikan ni. Kalau habis urusan, boleh keluar daripada bilik itu. Sebab bilik dikira tempat untuk tidur lah. Okay. Cuma sekarang ni Datuk, dia jadi, dulu memang solid untuk tidur lah, rehat. Cuma sekarang ni bila kita jadikan rumah kita, dia panggil apa, work from home, macam bilik pun dah jadi pejabat. Anak-anak Umi pun bilik dia orang pun dah jadi pejabat mereka. So dia jadi anak perempuan pun dia dah bekerja, dia orang bekerja online. Jadi semua dalam bilik masing-masing. Jadi 2 in 1 lah. Ketika mana, ingat lagi yang Umi pernah bagi tahu ada 3 waktu di mana kena sangat minta izin. Tak kira lah bilik anak-anak ke bilik mak bapak ke. Pertama ialah sebelum waktu subuh, sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua ialah masa tengah hari. Yang ketiga ialah masa selepas isyak. 3 masa ni kena take betul-betul supaya privasi dan rumah terjaga. Baik, yang keempat ialah ruang dapur. Ruang dapur di belakang. Maksudnya kenapa ruang di belakang Islam kita nak ada ruang untuk dapur? Sebab apa? Orang yang duduk kat dapur tu tuan rumah. Bukan masuk-masuk, kira masuk dalam rumah tu terus nampak dapur. Sebab dapur kat belakang. Jadi untuk supaya ada privasi tadi. Nampak Islam sangat menjaga privasi. Duduk kejap saya pergi buat masak kat dapur. Persediaan lepas tu buat keluar ke ruang tamu untuk sediakan hidangan. That's okay. Yang nombor 5 ni, perkara nombor 5 mungkin apa yang Datuk sentuh tadi. Berkenaan dengan perhiasan dalam rumah. Tadi ialah satu, Umi cerita tentang ruang. Ruang-ruang yang selesa, ruang yang memberi hak kepada tuan rumah, tetamu. Yang kelima, kita nak cerita pasal perhiasan. Jadi perhiasan menurut Islam ialah perhiasan yang tidak terlalu mewah. Tidak terlalu mewah. Tidak sangat boleh menyebabkan, dia panggil apa, kita mewah sebab takut kita menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Dan tetamu datang, kita beli barang mewah tu dengan niat untuk menunjuk-nunjuk. Beli kerusi mahal, almari mahal, ruang tamu tu memang orang kata orang biasa-biasa tak boleh masuk lah. Okay. Bila jadi macam tu, bila kita membezakan perkara macam ni, takut-takut kita ada riak. Jadi ada setengah orang kata tak apalah, dia ada duit, dia belilah. Tak ada masalah. Cuba kes dengan keredaan tadi juga. Ada duit nak beli kereta mahal boleh. Tetapi kena jaga hati kita. Kalau sekiranya rumah kita tu, kita jadikan satu ruang, kita semua mewah kat situ. Kemudian tetamu datang pula, kita startlah cerita, sofa ni I beli kat Paris. Yang ni I beli kat sini, yang beli kat sini. Maknanya bertujuan kita punya hiasan tu adalah untuk menunjuk-nunjuk. Tiba-tiba ada sofa baru dia beli, siapa pun tak kata apa, jiran-jiran dia tu datang-datang tengok tak kata apa, frah menongging. Sebab apa? Sebab dia nak orang puji ruang tamu dia, orang puji rumah dia. Termasuk juga yang puji anak dan sebagainya. Bangga yang boleh menyebabkan hubud dunia. Tadi Datuk ada sebut tentang apa? Kecintaan kepada dunia yang menyebabkan kita dipanggil apa? Kita laju sangat cari dunia, maka kita boleh merangkak di akhirat nanti. Sebab apa? Banyak benda yang kena kita tapis. Jadi kemewahan ini sebenarnya bahaya sekiranya kita menjadikan sebagai satu halangan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemewahan juga bahaya sekiranya kita jadikan ia sebagai batu penghalang untuk kita rapat dengan orang lain. Itu jadi rumah orang kaya-kaya, hanya orang kaya yang datang ziarah. Orang susah datang, dia jeling semacam je. Dia tengok kawan tu datang dengan mungkin kaki. Orang susah datang kaki, dia berjeling je. Silat-silat gaya, anak dia datang keluar. Mak ni mama pasal apa orang macam ni datang rumah kita? Nampak? Jadi ini sangat tak bagus. Right? Jadi rumah kita ialah untuk rumah tetamu kita. InsyaAllah. Yang keenam, Umi habiskan terus apa Datuk? Terus 10 boleh Datuk? Saya habiskan terus. Nombor 6,
Nombor 6 ialah bersih dan terjaga. Bersih dan terjaga terutamanya tempat yang kita melakukan ibadah. Contoh, ada rumah macam rumah Datuk lah, minta dia ada satu ruang di mana tempat itu tempat untuk solat berjemaah dengan anak-anak. Macam Umi, saya menjadikan ruang halaman ruang tamu Umi sebagai tempat untuk melakukan ibadah secara berjemaah. Okay, jadi kita kena clear lah tempat tu. Sebarang najis, sebarang bau tidak enak. Kita belilah benda tu, kami beli kowe tu. Kowe yang penyedut udara tu balik kat ruang tamu untuk selesa, untuk kesihatan. Sebab dah selalu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nazafatu minal iman kan. Kebersihan itu adalah separuh daripada iman. So kena jagalah kebersihan. Kebersihan jaga ni tak susah. Kita sapu-sapu, kita mop-mop, kita lap-lap semua kawasan. Yang silap adalah ini yang silap. Bila mana tetamu datang, kita kemah rumah tu bagi nak rak. Bila tetamu tak datang, rumah tu berselerak. Tak tahu timbang pukang ke mana kusionnya bergelimpangan debu-debu penuh. Bila orang nak datang barulah kita kemas-kemas. Bagus nak jemput tetamu datang, tetapi kalau just tetamu datang kita membersihkan rumah hanya untuk orang, selamanya kita dah sebagai ahli rumah tu macam mana? Kita kena sentiasa pastikan dia bersih dan sedap mata dimandang. Maksudnya rumah yang tenang, memberikan kerehatan kepada kita, boleh menyebabkan kita rasa macam selalu nak duduk kat rumah. Tengok rumah macam seronok. Jadi macam Umi memang memilih warna lah. Datuk macam this is my room, bilik saya warna biru. Saya suka kepada suasana romantik, tenang macam tu. So kita rasa macam buat macam mana kan ada prinsip saya kan macam hotel. Maksudnya kita pergi hotel, kenapa bila masuk dalam bilik hotel, kenapa bestnya dia punya cadar dia, lansir dia. So kita come up itu dengan kalau mampu. Kalau tak mampu sebenarnya ada material yang murah, ada material yang cuma balik kepada ni. Umi pernah pergi pada satu rumah yang asnaf, Datuk. Macam Datuk katalah, dia rumah asnaf. Bukan dia rumah banglo ke rumah besar, tak, rumah dia sangat kecil je. Tetapi kat ruang tamu tu, Datuk, dia pastikan ada 2 bilik. Rumah kecil tapi cukup 2 bilik. Bilik dia dengan bilik anak-anak dia. Jadi bila dia ada anak lelaki, anak perempuan, memang kita faham, kita tak suruh dia tambah rumah pun, tak suruh dia tambah bilik. Walaupun sebenarnya memang 3 bilik. Ini situasi orang susah, orang yang golongan asnaf. Anak lelaki dia duduk di luar, anak perempuan dalam. Sebab anak perempuan kena jaga, anak lelaki dia jaga. Tetapi kat ruang tamu dia, walaupun cushion dia tu memang cushion dia tak, cushion lama, orang bagi sedekah cushion tu. Tetapi kat ruang tamu juga ada satu almari. Almari tu almari rak. Macam kita letak rak buku tu, dia jadikan tu sebagai almari baju. Bermakna dalam bilik dia tu, bilik anak dia dengan anak lelaki, bilik anak dia dan bilik dia sangat kecil. Muat-muat katil je. Jadi tak muat almari. Jadi di ruang tamu tu dia susun dan dia lipat baju tu kemasnya dia tu. Setiap rak buku tu, kotak rak tu, ni anak pertama, anak kedua, anak ketiga. So anak-anak tu akan ambil baju daripada rak itu. Umi kata, subhanallah, cantiknya. Dan dia punya rumah dia ada simen sikit tapi ada tanah. Tanah maksudnya dia tak ada duit lagi nak buat lantai daripada simen semua. Dekat masuk rumah dia ada terkumpul sikit-sikit. Tetapi tanah yang kami pijak tu sangat bersih. Sentiasa disapu. Tidak ada daun sikit pun, tak ada ruang. Maksudnya kita masuk rumah tu kita tetap rasa selesa. Walaupun dengan tidak kecukupan itu. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah yang kita masukkan. Rumah besar pun boleh bersih, rumah kecil pun boleh bersih. Seterusnya yang paling penting juga nombor 7. Nombor 7 ialah mengambil kira arah kiblat. Ramai orang yang ini Allahumma salli ala Muhammad, pembinaan rumah daripada awal lah. Kalau sekiranya pembinaan tu bukan orang Islam atau bukan atas nasihat orang Islam, dia akan buat tandas tu betul-betul menghadap kiblat kan tu. So tandas kita ni, tempat cangkum kita nak buang air tu kena membelakangi kiblat. So kalau sekiranya ada rezeki lebih sikit, kita dah tengok rumah masuk-masuk macam tu menghadap kiblat, kita tukarlah lokal dia punya hadap dia tu supaya kita menghormati kiblat tadi, insya-Allah. Dan yang ke-8 termasuk Islam juga sebenarnya menjaga pencahayaan. Pencahayaan maksudnya rumah kita ni kena posisi dia sampai peringkat Umi baca yang dalam peminat Islam ni dia sampai boleh pastikan rumah tu
dia tengok mana arah matahari turun. Okey Datuk, supaya rumah tu ada cahaya masuk. Bila cahaya masuk siang hari menyebabkan kita tak payah buka lampu siang. Bila tak buka lampu siang, jimat elektrik. Betapa Islam ni menjaga sampai ke tahap tu. Bila jimat elektrik, tak payahlah pakai lampu 24 jam. Which is benda tu mungkin menyebabkan lampu cahaya tak boleh masuk. Jadi rumah kena buka, kena bagi cahaya masuk dan setiap bilik dan setiap rumah. Okay. Yang kesembilan ialah dengan pagar pula. Tadi dalam rumah sekarang pagar yang dibina tidak terlalu tinggi. Yang tidak terlalu tinggi yang menyebabkan kita tak boleh nak berkomunikasi dengan orang sebelah. Dia punya benteng, dia punya simen dia sampai mencecah kepala. Jadi orang jiran tu tak nampak, dia keluar masuk pun tak nampak. Sebab apa? Kita hidup berjiran. Bila hidup berjiran maksudnya bila kita tak ada kat rumah, jiran tahu, jiran aku tak ada kat rumah. Di samping kalau nak keluar rumah kena bagi tahu jiran sebelah kiri dan kanan. Macam Umi belah kanan tak ada orang duduk, sebelah kiri ada sahabat beritahu dia saya nak pergi balik Terengganu ni dalam 5 hari. So dia tahulah. Tak adalah tiba-tiba orang usung almari kita tu, jiran pun tak perasan. Okay. Ni kadang-kadang jiran pun tak tahu. Ke mana jiran aku ni, senyap je. Tengok-tengok rupanya dah meninggal orang jiran sebelah. Sebab apa? Sebab kita tak berkomunikasi. So dinding tinggi, pagar tinggi juga dalam Islam dia jaga. Kalau nak buat pagar yang mungkin pagar dia sepas dada, dia kata tinggi ni baca malam tadi dalam 1 meter. Tinggi yang simen tu. Atas tu boleh buat jenis jaring untuk memudahkan kita menjenguk jiran sebelah. Nampak Sebab Islam sangat menjaga jiran tetangga. Ingat kita ada 40 depan, 40 kanan, 40 subhanallah. Dalam Islam ni ialah kita kena berkomunikasi. Dia tak boleh duduk nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi di dalam rumah kita, keluarga kita. Yes, memang PKP ni kita duduk. Tapi bila Umi duduk kat ruang tamu macam program kami adalah setiap pagi pukul 7 pagi baca Yasin 7 hingga 7:30 baca Yasin. Satu taman kami insya-Allah lah, alhamdulillah anak-anak Umi kondak. Jadi lepas baca Yasin tu akan tengok jiran sepas sebab semua orang keluar ke ruang halaman masing-masing kan. Jadi nampak tak payah bersalam, just bertegur siapa berkhabar Kak Ros, apa khabar Umi, kat jiran kat depan boleh dengar. Jadi maksudnya kita ada komunikasi dengan jiran, sayang kepada jiran kita. Lepas tu ambil COD ke. Kalau COD tu tak payah COD kat rumah kita, setiap hari COD juga kat rumah jiran-jiran sekali. Tengok hantar kat jiran, ada jiran 7 buah rumah ke, hantarlah hak makanan tengah hari. Bukan setiap hari kan, kadang-kadang ada rezeki lebih hantar jiran. Itu maksudnya kalau tembok tinggi, kan kadang-kadang berlaku orang cerita apa, saya tak kenal jiran saya tu, baru pindah. Tapi tahu anak dia berapa orang, dia jenguk-jenguk jiran tu nak tahu. Jadi ini masalah kita. Yang terakhir sekali ialah halaman yang luas, Datuk. Ada rezeki kalau dekat kampung memang halaman yang luas. Tapi kalau macam Umi ni ialah rumah taman, kami banyak letak rumput tak banyak nak bertanam. Tanamlah juga dalam pasu. Tanam. Sebab apa? Untuk dia panggil apa? Kalau haiwan, kalau tumbuhan tu dia memberikan kita kelebihan oksigen dalam fotosintesis, boleh membuatkan kita ni. Kalau ada kelapangan, ada kemudahan, ada tanaman yang mungkin boleh duduk dalam rumah untuk membantu kitaran udara bersih dalam rumah. Alright. Jadi untuk dipanggil apa, untuk minggu ini sebab ada masa 4 minit je lagi, 7.50 saya bagi 10 perkara insya-Allah yang mana kata sangat-sangat penting untuk Islam. Yang Umi tak masuk lagi bab hiasan, mungkin nak sentuh sikit pasal perkara perhiasan yang boleh dan tak boleh. Antara benda yang memang sangat tak boleh lah patung. Patung tak boleh duduk dalam rumah. Ada orang yang dia seronok, dia rasa macam ada singa, ada rimau, ada patung ambik yang pergi memburu, digantung-gantung kat ruang tamu tu. Jadi tak payahlah ni benda peliharaan macam ni untuk kita gantung. Manakala gambar ada khilaf, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Ada yang kata haram, Umi jumpa 2 hukum, ada kata haram memang tak boleh langsung letak gambar, ada yang kata harus untuk sekiranya betul boleh mendatangkan kebaikan kepada kita insya-Allah. Jadi macam Umi gantung juga gambar suami, gambar saya dengan anak-anak, dengan suami, supaya kita dapat motivasi. Maksudnya okay, we are a family. Kita ada ni. Ada orang gantung gambar anak-anak dia masuk universiti,
Setiap macam ada satu pernah pergi ke satu rumah tu, anak dia ada 5 orang, semua masuk universiti kan. Ada semua atas dekat ruang tamu tu ada gambar anak-anak dia dapat terima ijazah. So bagus sebab untuk kenang-kenangan rasa kebanggaan. Betul dah kan Datuk, mak bapak rasa bangga anaknya masuk universiti. Tetapi kalau bangga itu sampai ke mencecah ke rasa riak, better turunkan gambar tu lah. Saya nasihatkan. Jadi dia setakat bangga, rasa seronok anak dapat masuk universiti, is okay. Tak payah nak tayang merata. Maksudnya dia sampai semua orang datang, sampai dia kata annoying aku Datuk tu. Kalau pergi rumah pakcik tu memang dia duduk sebut setiap kali datang anak dia masuk universiti ni, masuk universiti ni. Okay. Dan kita ingat semua tu adalah dunia. Masa waktu hubur dunia ni macam-macam mungkin lepas ni ada sembang pasal hubur dunia ni, subhanallah. Takut-takut kita jadi orang yang kehilangan akhirat kita disebabkan oleh hubur dunia kita. Jadi insya-Allah Datuk sampai kat situ untuk minggu ni. Okey, para penonton yang hormati sekalian kita ada seminit 2 lagi tuan-tuan dan puan itulah tuan-tuan hiasan-hiasan ni ialah kalau rumah kita bare begitu, tak ada apa-apa langsung. Sedangkan pokok-pokok sama ada plastik-plastik ni ialah yang artificial ni kita pilihan yang kedua lah. Ada pokok-pokok yang boleh subur dalam rumah, ada pokok-pokok boleh subur dalam bilik air kita, ada pokok yang boleh subur di dapur, ada pokok yang perlukan minimum sikit aja cahaya dan sebagainya. Jadi kalau kita dapatkan hiasan-hiasan, jangan berlebihan sangat. Ada hiasan seronok. Duduk seronok, kursi pun ialah selesa sikit. Ialah tak payahlah satu kursi kita tengok sofa. Kalau kita tengok betul-betul sofa Ustazah, satu biji sofa ni untuk 3 orang, sofa panjang tu harganya sampai dekat 30-40 ribu apa tu Ustazah. Kita tengok ya Allah. Kita tengok yalah, kita kalau sofa kita asalkan boleh duduk selesa, tetamu datang pun duduk selesa, tak adalah duduk atas kayu tu dan sebagainya. Itu pun dah okeylah. Hiasan dapur lah satu tingkat dapur ni. Kita ni wajibkan kita makan kita basuh ketika itu juga. Jangan pinggan mangkuk tu overnight tak dibasuh. Kita tengok macam mana lipas-lipas. Gililah kita tengok lipas-lipas ni. Tak boleh tengoklah lipas-lipas dan sebagainya. Itu kena susun, pinggan disusun dengan pinggan, piring dengan piring, cawan dengan cawan. Boleh buat senang saja. Tak boleh kalau kita susun dengan pinggan mangkuk, ada pinggan, ada mangkuk, ada apa. Jadi tak ada ruang tu tak betul kan. Benda-benda macam itulah. Jadi saya alhamdulillah lah nampaknya rumah ni anak-anak pun ada minat sikit. Tak adalah minat sebagai interior kereta macam tu kan. Tapi minatlah untuk kebersihan, mop dan sebagainya, vacuum dan sebagainya. Benda-benda macam inilah tuan-tuan. Macam dikatakan tadi nak dapatkan udara yang nyaman. Dia ada tu kitaran-kitaran udara, ada dia punya alat-alat untuk mengkitarkan udara dan sebagainya. Benda-benda macam inilah tuan-tuan dan puan, supaya insya-Allah kita banyak masa di rumah. Masa di pejabat pun banyak, pada tidaknya 10 jam pada pejabat. Tapi masa di rumah tu lebih lagi tuan-tuan dan puan. Tapi kalau misalnya rumah ni bercekamuk, rumahnya tak menarik, suami pun tak menarik di rumah, tak suka duduk di rumah, ini pun satu benda tuan-tuan yang kita kena tengok dan sebagainya. Tapi Islam ni, prinsip Islam, rumah tu kena selesa. Tak perlu besar, tak perlu mahal-mahal, tetapi ada keselesaan. Nombor 2 prinsip dalam Islam ni suka cantik. Allah itu cantik, kita suka yang cantik. Allah pun suka yang cantik dan kita sebagai makhluk pun harus kita suka yang cantik. Mata kita ni, mata siapa-siapa pun tuan-tuan, kita pandang benda yang cantik. Bunga, tak ada orang mengatakan bunga tak cantik. Sebab tuan-tuan dan puan, Allah dah bagi kita nilai mata. Nilai tu mengetuk dalam jiwa kita tu. Cantik benda tu. Jadi kita ada benda-benda di Malaysia ni tuan-tuan. Tak ada macam negara-negara Arab yang barren, yang pasir keliling tuan-tuan dan puan. Kira Malaysia ni tanam pokok ubi tu pun kalau disusun pokok ubi tuan-tuan, pokok betik, pokok ubi papaya tu susun begitu. Oh cantik tuan-tuan, cantik. Ambil gambar. Cantik. Susun cantik-cantik dengan pasunya dan sebagainya. Lepas tu dia limau-limau tu, limau yang banyak tu, limau-limau tu. Cantik tu tuan-tuan hiasan-hiasan yang sedemikianlah. Laman-laman kita memang kecil. Laman kecil dihiaslah. Jangan rumput, jangan
lalang sampai tak bertebas, lalang sampai tak berpotong dekat 2 tahun. Allah tuan-tuan, kita tengok basikal lama terperosok dekat situ. Tuan-tuan, Allah, kita tak boleh tengok benda-benda yang macam itu. Jadi itulah para penonton yang berhormat sekalian ya. Agaknya Ustazah menyebutkan pagi ini, Ustazah Cinta kita menyebutkan pagi ini tuan-tuan, supaya paling tidaknya secara sederhana rumah kita tu presentable lah tuan-tuan ya. Duduk pun kita rasa seronok, tetamu datang pun seronok. Tapi dia punya apa ni tuan-tuan, oleh kerana kita sederhana ni, riak pun tak datang sangat lah tuan-tuan ni. Tapi kalau kita melebih-lebih tu sampai kursi sampai 30-40 ribu satu sofa, itu riak pun datang lah. Kita bercuba, bila kita raikan tetamu tu, nak minta-minta, terasa-rasa dalam hati. Kenapa kau tak tanya lagi aku ni? Kenapa kau tak tanya aku lagi? Kenapa kau tak tanya harga? Kenapa tak tanya bila nak dibeli? Itu dah riak lah tuan-tuan. Orang tak suka lah, Allah tak suka riak. Kalau bicara rumah pun dah jadi alat meriakkan, kereta alat meriakkan, rumah alat meriakkan, hiasan alat meriakkan, peralatan-peralatan hiasan-hiasan badan kita pun meriakkan. Hidup dalam kancah riak ni. Allah tuan-tuan, biasanya bahasanya pun riak tuan-tuan. Pandangannya pun riak. Jadi benda-benda macam inilah kita kena elak tuan-tuan. Inilah satu sifat ahli neraka. Ahli neraka ni sifatnya riak, ya, kesombongan. Tidak akan masuk syurga orang yang ada satu zarah kesombongan bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita kena pastikan dalam salah satu daripadanya Ustazah menyebutkan memang relevan, sangat-sangat relevan. Ada orang mengatakan, apa pula tajuk pagi ni, kita pendidikan ni nak cerita tentang hiasan rumah. Relevan, sangat-sangat relevan. Di situlah tempatnya nak bina anak. Anak nak masuk universiti pun dalam rumah yang macam itu. Anak suka belajar pun dalam rumah yang macam itu. Anak tengok buku pun pasal hiasan bukunya bagus, susunan bukunya bagus. Alah, kerana dalam rumah yang kita ada itulah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Ustazah ya. Jam saya sudah 7.53 tuan-tuan puan. Okey. Ustazah, yang kali ini webinar yang kedua. Webinar yang pertama pada 26 hari bulan 6 yang lalu, saya dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah itu tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Itu kita dah buat 26 hari bulan 6, tuan-tuan boleh dapatkan. Tuan-tuan dapatkan videonya. Kita dah siap videonya, ada package videonya kita dah siap tuan-tuan. Tuan-tuan dermalah, RM20 saja derma. Dapatkan video tu, full video. 3.5 hours tuan-tuan dan puan. Saya dengan Ustazah Muzayyanah, cerita Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan video ni tuan-tuan, RM20 untuk masuk dalam tabung Komplek Anjur Husnul Khatimah. Bukan masuk poket daun tasan, tak ada, bukan. Saya dah boleh lah tuan-tuan, boleh hidup lah dengan apa yang ada kepada saya, dengan anak, dengan cucu dan sebagainya. Boleh hidup lah. Tak perlulah ada duit daripada tuan-tuan, tak perlu bayar saya, tak perlu tuan-tuan. Cukup dah. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan, hari ini saya ada webinar yang kedua. Tajuk hari ini ialah tuan-tuan, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Kalau ada orang tak tertarik dengan tajuk ni, tak tertarik nak datang, saya tak tahulah tuan-tuan. Itu yang disebutkan wahan. Wahan ni apa dia? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, benci kepada kematian, itulah penyebabnya kita tidak mendaftar, tak masuk untuk mengikuti tuan-tuan. Ini satu-satunya cara webinar, tajuk yang ini saya rasa mungkin satu-satunya di Malaysia ni tuan-tuan, satu-satunya di Malaysia. Okey, jadi free, percuma tuan-tuan, masih ada lagi masa. Saya katakan tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan sebelum pukul 8.30 ke pukul begitulah, agaknya tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita boleh terima lagi tuan-tuan ya. Telefon Nisah tuan-tuan. Pegawai kita namanya Nisah. Adalah yang menjaga registration dan sebagainya. Bukan ada kena registration macam mana, hanya kita nak tahu nama, nombor telefon, email, alamat. Bagi tahu kita. Insya-Allah kita akan daftar. Yang mendaftar saja yang dapat tengok. Walaupun percuma, yang mendaftar saja yang dapat tengok. Yang tidak mendaftar tidak akan dapat menonton siaran webinar kita pada pagi ini tuan-tuan. Insya-Allah daripada pukul 9.30 sampai pukul 1 tengah hari insya-Allah. Jadi besok tuan-tuan pada 9 dan 10. 9 dan 10 webinar 3 bersama dengan Ustazah Cinta Maudah. Bersama dengan tuan-tuan, Ustazah yang ada bersama dengan kita dia tuan-tuan. Apa tajuknya? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya harap sangat tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak ke anak-anak kita mengkhidmati kita masa kita sihat, dia datang khidmati kita, datang urut kita, datang picit-picit kita, datang bersembang dengan kita, datang senyum berketawa dengan kita, datang mendengar cerita kita. Masa kita dah tua macam saya dia tuan, kita suka bercerita. Tapi kalau nampaknya cucu-cucu anak-anak tak minat nak mendengar, apa sayu tuan-tuan, sayu rasa hati kita. Itulah. Jadi maknanya tuan-tuan,
khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Masa sihat nak dia khidmati, masa sakit nak dia khidmati. Macam mana kalau sakit? Masa sakit berat nak dia khidmati. Masa nak mati nak khidmati. Masa tenat, masa nazak nak dia khidmati ibu dan ayah. Bila ayah dah dikuburkan, macam mana nak khidmati ibu ayah bila ibu ayah dah jadi jenazah? Tuan-tuan dalam kursus nanti tuan-tuan akan disebutkan. Bila ayah dan ibu menjadi jenazah, kamu menjalankan 5-6 perkara tu. Anak buat, tangan anak buat, mulut anak buat, lidah anak buat, mata anak buat, telinga anak buat. Jangan bergantung pada orang lain. Afdalnya anak-anak buat. Hingga menjadi imam, sembahyang jenazah pun anak-anak kita, tuan-tuan. Target kita, imam sembahyang jenazah, anak-anak kita. Lebih ikhlas dia tu. Lebih jujur dia mengimamkan ayah sendiri. Ayah yang merupakan sebahagian daripada darah daging mereka, tuan-tuan, insya-Allah. Daripada kita panggil imam-imam, kadang-kadang imam pun tak tahu siapa yang mati. Imam pun kadang-kadang terjun-terjun je, keluar kereta terus jadi imam. Dia pun tak tahu masalah, pun tak tahu persekitaran terus jadi imam. Begitu saja tuan-tuan nampak, itu yang berlaku. Jadi insya-Allah itu dengan Ustazah Maudah, Ustazah Cinta pada 9 hingga 10. Boleh daftar terus sekarang tuan-tuan. Percuma tuan-tuan, percuma insya-Allah. Jadi saya harap kita dapat bersama-sama tuan-tuan. Inilah tuan-tuan, inilah bekalan yang diberikan oleh Yayasan Sabha. Inilah dakwah kita tuan-tuan, inilah dakwah kita. Masya-Allah. Malam tadi kalau tuan-tuan tengok kita punya pukul 9.15 tuan-tuan. Satu keluarga tuan-tuan, satu keluarga. Masya-Allah. Ustaz Roslan Mustafa bersama dengan anak sulungnya bernamanya Siti Atirah tuan-tuan. Allah, macam mana dia didik anak tuan-tuan. Macam mana 8 orang anak. 7 perempuan, 1 laki-laki. Macam mana dididik tuan-tuan. Hebat tuan-tuan, hebat. Sangat hebat. Ya. Jadi macam mana anak dia tuan-tuan, macam anak yang pertama Atirah tu, macam mana dia bercakap, confidentnya dia bercakap. Aduh, pengulas tuan-tuan, pengulas kita Profesor Dr. Azniza. Dr. Azniza pun terasa kagum tengok macam mana anaknya, anak nombor 1-nya yang menjadi ketua kepada adik-adiknya. Macam mana tuan-tuan dia bina. Pembinaannya tidak lain dan tidak bukan kesatuan antara kesantunan Melayu dengan Islam. Kesantunan Melayu dengan Islam. Masya Allah, tuan-tuan. Hebat. Sangat-sangat hebat, tuan-tuan. Boleh muncul lagi. Minggu depan, tuan-tuan, hari Jumaat malam Sabtu, saya minta diorang munculkan yang kedua. Banyak lagi soalan-soalan saya nak tanyakan kepada mereka, tuan-tuan. Minggu depan. Pukul 9.15, hari Jumaat malam Sabtu, kita jumpa lagi dengan Ustaz Roslan Mustafa bersama dengan isterinya agaknya, keluarganya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah pada minggu depan. Jadi, tuan-tuan dan puan, jadi saya harap, insya-Allah, yang ketiga saya nak sebut, tuan-tuan dan puan, tentang TikTok ni tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah saya baru masuk tak sampai sebulan lagi tuan-tuan dan puan. Nampaknya alhamdulillah satu hari paling tidaknya 4 kali saya bertemu dengan tuan-tuan dalam TikTok. Pertama tuan-tuan pagi ni nanti pukul 9 tuan-tuan saya akan berjumpa dengan tuan-tuan dan puan pukul 9. Pukul 9 kita berjumpa, lepas tu lepas pukul 9 pukul 10.30. Pukul 10.30 tuan-tuan kita berjumpa lagi 10.30. Maknanya video akan ditayangkan 10.30 ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah satu video 1 minit setengah akan ditayangkan. Lepas tu pukul 5.30 pukul 5.30 tuan-tuan ada lagi satu live yang akan kita buat, dan malam pukul 10.30 pukul 10.30 ada video lagi. Satu hari 4 kali tuan-tuan. 4 kali dalam TikTok. Pendek-pendek. 1 minit setengah, 1 minit setengah, 1 minit setengah. Kalau yang live tu panjang sikit lah. 8 minit ke 10 minit, 8 minit ke 10 minit tuan-tuan dan puan. Apa kita cerita? Pendidikan tuan-tuan, kelemahan-kelemahan, kesilapan mendidik anak. Cara-cara kita mengatasi kesilapan antaranya. Kemudian tu kita cerita tentang mahkota cinta. Mahkota cinta tuan-tuan dan puan. Nanti pukul 9 nanti saya cerita tentang mahkota cinta. Mahkota cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul, cinta dengan mak, cinta dengan ayah, cinta dengan adik-beradik, cinta dengan diri, cinta kecemerlangan. Itu dalam summer camp tuan-tuan. Memang 5 cinta itu adalah merupakan asas untuk kita mengadakan program summer camp dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah jadi TikTok ni saya harap selama ni tuan-tuan dan puan, dulu saya pun perception saya TikTok ni mengarut tuan-tuan lebih kepada pergi kepada hal-hal cinta, kasih sayang, hal mengurat dan sebagainya. Tidak. Itu sebahagian daripadanya. Tapi saya tengok syarat dengan program agama. Tentang Al-Quran saja saya dah tengok tuan-tuan, sekurang-kurang dekat 30 tuan-tuan. 30 ustaz-ustaz yang bercerita tentang Al-Quran, tentang tajwid, tentang makhraj, tentang sampai taranum tuan-tuan, sampai taranum. Masya-Allah. Itu Quran saja. Belum cerita akidah, belum cerita syariah, belum cerita akhlak. TikTok sekarang ni syarat dengan program-program agama. Jadi saya ni
dimasukkan tuan-tuan dan puan untuk memanggil, menggamit anak-anak muda tuan-tuan. Itu khususnya anak muda. Saya hendak anak muda bersama-sama dengan kita, bersama dengan Islam, bersama dengan gerakan-gerakan Islam, bersama dengan kerja-kerja Islam, bersama dengan dakwah Islam. Itu yang kita hendak tuan-tuan dan puan, insya-Allah. So TikTok, tuan-tuan pergilah, senang aja. TikTok Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. TikTok Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan, dan begitu juga Mur paparkan tuan-tuan. Kita ada semua. Sebab berbagai-bagai golongan umur, berbagai-bagai latar belakang, dia punya preference kepada media sosial ni masing-masing. Saya ada YouTube, tuan-tuan, kita ada Yayasan Saibah ni, dan saya ada YouTube ada, kita ada Facebook kita ada Instagram pun kita ada, Twitter pun kita ada, Facebook pun kita ada, Telegram pun kita ada, TikTok pun kita ada, tuan-tuan. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan tuan-tuan, saya raikanlah sibuk macam mana pun tuan-tuan, kita bagilah masa. Ini semuanya dalam konteks dakwah, semuanya dalam konteks pendidikan, semuanya dan semuanya, hampir semuanya tuan-tuan dan puan, free of charge tuan-tuan. Tidak kenakan walau 1 sen pun tuan-tuan dan puan. Pergilah tuan-tuan, pergilah. Masanya yang ada ketika masa Hasan Ali masih boleh bercakap, masa Hasan Ali masih boleh berfikir, masa Hasan Ali masih koheren, masa Hasan Ali masih konsisten, dan Allah berikan kekuatan kepada Hasan Ali tuan-tuan untuk mendakwahkan agama Allah. Tuan-tuan dah 35 tahun, 40 tahun tuan-tuan dan puan, tapi masih lagi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, alhamdulillah boleh bercakap, boleh berfikir, boleh menganalisa, bolehlah setakat-setakat yang kita kebolehan yang Allah beri sedikit kepada kita tuan-tuan, untuk dinikmati oleh teman-teman para penonton yang dihormati sekalian, insya-Allah. Jadi kemudian tuan-tuan itu juga jangan lupa tuan-tuan, nanti saya akan sebutkan tentang sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. Inilah tuan-tuan dan puan. Kata mungkin RM10, alah susah sekarang, hidup ni susah ni COVID ni. Makin susah makin menderma, makin susah makin menderma. Dalam hadis betulkan susah tapi keluar juga derma walaupun sikit. Itulah yang sebaik-baik derma di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu kita dah lapang, tunggu dah kaya baru nak menderma tuan-tuan. Sebenarnya mendermalah menjadi kita kaya, insya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan, berjumpa dengan Ustazah minggu depan. Minggu depan hari Sabtu pagi seperti ini pukul 7, tetap pukul 7 tuan-tuan. Daripada pukul 7 sampai pukul 8 kita berjumpa dengan Ustazah Cinta. Ustazah Cinta ni pun ada dia punya TikTok tuan-tuan. Tuan-tuan tengok nama dia Ustazah Cinta, Ustazah Cinta. Tuan-tuan pergi pada Ustazah Cinta, tuan-tuan akan tengoklah persembahan TikTok daripada Ustazah Cinta Maudah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kita harap semuanya dapat baik, semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuan-tuan doalah saya ikhlas, tuan-tuan doalah saya jujur, tuan-tuan doalah saya hanya berjalan di landasan Allah, saya tidak ada deviate di mana-mana. Saya nak bagikan seluruh kehidupan saya ini tuan-tuan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cita-cita saya, itulah yang sedang saya lakukan, dan cita-cita saya dan apa nak saya lakukan ni, kalau anak tidak sambut pun tak jadi, kalau isteri tak sambut pun tak jadi, kalau sahabat-sahabat tak sambut pun tak jadi, kalau seluruh manusia di Malaysia tak sambut pun tak jadi. Jadi marilah kita menyambut antara kita tuan-tuan demi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cukup cakap itu. Terima kasih Ustazah. Salam kita kepada semuanya tuan-tuan. Terima kasih kepada para penonton. Jangan lupa tuan-tuan dan puan yang belum mendaftar untuk webinar ni, boleh lagi tuan-tuan, boleh lagi. Sekarang. Agaknya limitnya sampai pukul 8.30 begitulah tuan-tuan dan puan ya. Jadi kita terima lagi. Call Nisa, jangan call saya sibuk. Call Nisa tuan-tuan. Ada nombor telefon, call Nisa untuk mendaftarkan. Daftarkan isteri, daftarkan suami, daftarkan anak, daftarkan adik-beradik, daftarkan jiran tetangga, sahabat andai. Apa kursusnya? Webinar dengan telefon. Orang Singapura dengan telefon, orang Brunei dengan telefon, Sabah Sarawak dengan telefon, orang Bogor Indonesia, ada orang Indonesia mendaftar tuan-tuan. Selatan Thailand, ada teman-teman Selatan Thailand mendaftar. Jadi tuan-tuan daftarlah insya-Allah untuk kita bersama-sama mengikuti program ini insya-Allah. Percuma tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendahului
mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah.